Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pelajar tingkatan 2 MRSM Subes. So, hari ini giliran saya, Cikgu Haziq, untuk mengajar awak Chapter 6, 3-Dimensional Geometrical Shapes. Okey. So, stay safe at home. Okey, elakkan daripada COVID-19. Jadi, tanpa membuang masa dan juga tanpa menghabiskan data awak, saya cepat-cepat lah ya. Okey. So, untuk 3-dimensional geometrical shape ni, awak tahu dia punya singkatan adalah 3D lah. Okay, so dalam topik ni basically kita akan belajar apakah dia properties objek 3D ni. Okay, so kalau awak perasan dia punya stimulus dia nampak ni, awak punya perangsang tu adalah bangunan yang berbentuk silinder. Okay, macam dua tin Coca-Cola disusun tu. Okay, so ada properties dia lah 3D objek ni. Okay, ini adalah bangunan Tun Mustafa Tower. Okay, kebanggaan rakyat Sabah lah. Ada rakyat Sabah sini? Tak ada kan? Okay, kalau orang Sabah dah tahulah benda ni. Okay, jadi dalam topik ini kita ada 4 subtopik, iaitu properties dia, geometric properties untuk 3D shapes. Okay, kemudian kita akan belajar nets of 3-dimensional shape. Kemudian kita akan belajar juga surface area untuk 3D shapes. Dan last sekali adalah volume. Okay, untuk surface area dan volume, awak rasanya awak macam dah boleh agak lah kan. Kita kena tahu dia punya formula. Okay, so awak boleh tengok word link ni, okay, dalam buku teks awak tu, untuk awak tahu apakah dia maksud-maksud term-term dia. Okay, dalam bahasa Melayu, okay, cross section, subject of formula bawah tu kan. Okay, so mungkin awak terlupa atau tak biasa dengar kan. Boleh tengok dia punya bahasa ni. Okay, so mula-mula kita akan tengok properties dulu. Okay, untuk properties geometrical shape, okay, aktiviti ni awak tak boleh buat lah sebab ni kena dalam grouping. Sekarang kita belajar seorang-seorang kan. Okay, so untuk karakteristik 3D shapes ni, okay, kita tengok yang biasa dulu. Okay, yang biasa adalah prism. Okay, so prism ni adalah apa cross section area. Cross section area tu, ni saya tunjuk mana cross section area. Pen saya keluar lah. Okay, so cross section area tu yang kawasan ni, nampak ni. Ni cross section area. Okay, so geometrical karakteristik dia adalah two flat bases sama ada kiri kanan ke ataupun yang ni atas bawah. Okay, that polygons which are congruent and parallel. Okay, so maksudnya dia parallel kan. Okay, dan dia congruent. Congruent tu maksudnya dia sama shape lah. Okay. Kemudian properties yang kedua adalah flat rectangular shape side. Okay, kalau awak perasan dia flat tepi ni kan, dia punya nama ni flat tu rata lah. Okay, and then the uniform cross section, sepanjang ni uniform. Okay, dia tak ada makin membesar macam ni, tak ada. Okay, so dia uniform. Okay, faham so saya dah conteng, pandang balik. Right, so untuk yang kedua, piramid. Okay, piramid ni dia kena one flat base that is polygon shape. Okay, nampak? Dia kena flat base dan dia bentuk polygon. Okay, polygon awak dah biasa kan, regular polygon kan. Okay, so dalam ni adalah, case dia adalah square lah. Okay, polygon tu yang kita belajar sebelum ni, hexagon, heptagon, nonagon, menjadah tu kan. Okay, dan the other sides are triangular shape that meet the apex. Okay, so yang lain tu semua adalah triangular. Okay, ada 4 kan, awak terperasan kan, 4 kan. Dan dia berjumpa di apex. Apex tu adalah bucu yang atas sekali. Okay, kalau bucu-bucu bawah ni kita panggil sebagai vertex. So apex dan vertex ni basically benda yang sama, cuma apex tu adalah di atas, puncak dia. Okay, silinder. Okay, ini adalah geometrical shape yang ketiga, silinder. So two circular bases which are congruent. Okay, two circular bases which are congruent and parallel. Okay, so macam prism jugalah, cuma kali ni kita sembang pasal circular. Okay, bulat, circular. Okay, circular. Mana saya punya conteng ni, tak nak conteng pula. Apa ni? Okay, two circular bases which are congruent and parallel. Kemudian yang ni lah. Okay, nampak bawah ni kan, nampak atas kan. Kenapa yang saya warna orange sama objek ni? Kita perlu faham kan? Okay,
Kemudian dia kata one curve surface. Kalau perasan ni surface ni curve kan. Yang tadi ni flat. Nampak dia flat kan. Yang ni dia ada curve. Kita pegang tangan tu kita rasa ngam ah. Itu kita panggil curve lah. Kita pegang tu ngam dengan tangan kita. Okay, curve. Yang ni flat. Yang ni kita tak boleh pegang. Kita kena letak tapak macam tu je. Pop. Macam tu. Tampar tu flat. Tampar tu flat. Bila kita macam peluk dengan tangan tu, genggam tu, itu adalah curve. Okay, berbeza Okay, dan yang seterusnya adalah cone. Okay, cone ni one circular base. Cone one circular base. Okay, circular base, tapak yang bulat, dan satu apex, so perasan. Lepas tu satu curve. Okay, that merge the base and the apex. Merge tu cantumkanlah antara apex dengan base. Okay, jadi property-property ni awak boleh macam came out sendiri sebenarnya. Bila awak bayangkan bentuk cone, awak tampak satu apex, satu circular base, lepas tu ada satu curve surface yang digabungkan antara apex dan base. Macam tu lah. So, kita boleh keluarkan karakteristik ni sendiri berdasarkan kita punya gambaran lah. Bila awak dah nampak, bila awak dah boleh bayangkan kan objek cone tu macam mana, silinder tu macam mana. Okay, dan last sekali adalah sphere. So, all points on the surface are equidistant from the center of the sphere. Okay. And one curved surface. Okay. So, maksudnya dia kata setiap point adalah equidistant. Equidistant ni apa? Equidistant ni maksudnya jarak ni sama. Okay. Equidistant. Jejari lah kan. Jejari ni kan. Equidistant lah. Equidistant jejari ni. Jarak ni sama. Okay, jejari, kalau jari jarak beza tu maknanya sekutu cacat lah kan. Jejari mesti sama. Okay, kalau 5 cm sini, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Okay, itu adalah equidistant, jarak yang sama daripada center of the sphere. Okay, dan dia adalah curve. Okay, siapa yang cakap flat ni, maksudnya dia tak tahulah bumi kita ni berbentuk sphere kan. Okay, rasanya itu saja untuk properties. Kita tengok ada lagi tak lepas ni. Page 102. Okay. So, ini aktiviti untuk... Okay. Ini adalah nets. Okay. So, property tadi tu je lah. Okay. So, untuk nets ni awak kena buka. Okay, objek tu. So, untuk... Kita tengok prism ni kan. Okay. Kita tengok cone dulu. Okay. Cone ni. Okay. Kecil sangat ke? Saya zoom sikit. Okay. So, cone ni sebenarnya terdiri daripada satu circular dan juga satu curve yang digabungkan. Yang mana curve tu berbentuk tajam satu bucu dia. Kan? Awak boleh bayangkan kan? Okay. Nets of cylinder. Nets of cylinder ni pun circular dengan curve. Cumanya dia tak ada bucu, tak ada apex. Nets of prism. Okay, nets of pyramid paling mudah nampak. Okay, awak buka macam tu kan. So bila kita tarik ni, okay, tutup ni, tarik tutup jadi piramid. So kalau buka, jadilah nets. Okay, so faham. So setiap 3D objek tu kita boleh buka, jadikan rata, mendatar. Okay, di ke atas lantai. Kita ratakan, okay, macam kita penyekkan tu, untuk jadikan sebagai nets. Okay, so faham konsep nets lah. Okay, so nets ni memerlukan imajinasi sikit lah, imajinasi yang tinggi. Dan awak perlu tengok, awak perlu observe lah macam ni kita nak buka objek tu. Awak buka dengan kemasnya. Okay, nampak? Dia pakai kertas. Bolehlah kat rumah tu nanti main-main origami kan. Lukis-lukis. Okay. So, daripada kertas, okay, awak jadikan sebagai bentuk prism. Okay. Jadikan apa-apa bentuk. So, maksudnya kertas tu adalah nets. So, once awak jadikan sebagai origami, dia jadi 3D geometrical shapes. Okay. Faham Okay. Boleh buat latihan kat rumah. Daripada kertas. Buat origami. Okay. So, 6.2. Ni lagi clear lah. Kenapa saya tak buka ini awal-awal? Okay. So, ni lagi clear yang tadi gambar-gambar tu aktiviti je saja yang so test. Okay. Jadi, bila awak tengok,
Kira awak tengok dia punya nets ni, nampak ada dua circular base kan. Yang ni dua circular base ni. Okey. Kemudian dia ada curve. Curve dia yang ni. Okey. Curve dia yang tu kan. Pusing curve tu kan. Ini curve dia. Okey. Dia curve dia bila pusing awak buka jadi panjang lah, jadi macam rectangle rupanya. Okey. So rectangle tu kita gulungkan dia jadi curve punya silinder tu. Okay, curve surface tu. Okay, faham Alright. So untuk cone pun sama. Okay, ada satu circular base. Okay. Tapi kita tak pakai rectangle. Kita pakai circle juga. Cumanya circle ni dia besar dan kalau awak perasan dia dah dipotong satu slice pizza kat situ. Okay, dia dah dipotong kat situ. Nampak dia ada potong kat sini kan. Okey, jadi bila kita gulung tu elok ngam jadi ni. Okey, jadi dia punya curve. Lepas tu kita letak je tapak dia ni. Ni tapak dia. Okey. Jadi macam tu. Okey, clear Alright. So, yang seterusnya saya nak tukar-tukar ni lambat sikit. Okey. So, seterusnya square base pyramid. Okey, saya dah tunjuk dah tadi kan square base tadi kan. Okey, so buka macam tu. Ada 1, 2, 3, 4 triangle dan 1 square. 4 triangle dan 1 square. Dan triangular base prism. Okey, so prism ni macam-macam objek kan. Okey, dia bergantung pada yang kat sini lah. Ni bentuk macam mana kan. So, ni akan sama dengan sini. Lepas tu kita sambungkan saja dengan flat surface, dia akan jadi prism. So kalau petak macam ni, sana pun saya ni buat melukis ni memang fail sikit. Okey, macam gitu ke? Okey, so kalau petak sini awak sambungkan pun jadi prism. Okey, faham lah lukisan saya tu. Alright. Okey, so triangular base prism ni bila nak buat nets dia, kita tengok ada satu rectangle dan ada satu lagi. Okey, ini yang kat sini kan, triangle kan. Ini triangle kan. Okey. Lepas tu yang ni dia punya yang menurun ni, nampak ni menurun apa? Slant tu kan. Okey, so dekat sini. Okey. Lepas tu yang gelap ni, purple gelap ni tapak dia ni, purple gelap ni. Ni, saya buat X, lain sikit tanda. Okey, X. Yang sebelah sini, yang ni saya buat apa? Saya buat ni sempang macam ni lah tanda. Okey, yang ni sebelah sini. Okey. So, awak nampak So, dia buka macam tu. Yang ni pergi sini, lepas tu yang ni belaki sini, yang triangle pergi sini, yang triangle pergi sini. Okey, jadi tinggal tapak tu tengah macam tu. Nampak kan? Alright. So, awak boleh buat latihan kat bawah tu. Example 1 tu. Kalau saya nak tunjuk, habis dah tahu nanti. Okey. Entah connection ada tidak kan. Okey, jadi kita teruskan pada next page. Okey, so nanti awak boleh buat latihan-latihan ni. Nampak tu. So, semakin pelik objek tu, semakin susah lah awak punya geometrical shape kan. Okey, tapi apa dia susah, awak akan belajar dengan Sam. Semua boleh buat, cakap nothing is impossible, impossible is nothing. Alright, so 6.3 surface area. Okey, untuk surface area formula saja. Okey, formula. Okey, formula dia okey, untuk cube awak tengoklah, kira satu. Bila awak dah jadikan shape ni, cube ni, jadikan net, awak nampak lah berapa banyak surface dia kan. Okay, so awak dapatkan satu. Okay, lepas tu awak kalikan dengan ada berapa surface. Awak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalikan dengan 6. Alright, ni kan 1, 2, 3, 4 belah sana, 5 bawah, 6 belah sana. Okey, nampak ada 6 kan? 6 permukaan yang awak boleh touch. So, cari satu, awak darabkan sahaja dengan 6. Okey, untuk cuboid ni sebab shape dia ada yang beza sikit kan? Jadi, awak kena cari sini 1. Okey, belah sana 2.
Tu mana lagi yang sama? Bawah sama tak? Bawah sama. Okey, atas pun sama. So 4 kan ni, 4 ni. 1 2 3 4. So 4 rectangle dan yang tepi ni ada 2. Okey. Dia kata square. Sebenarnya rectangle juga, cuma rectangle kecil. Okey, tapi kalau awak dapat square, square lah. Okey. So basically awak ambil 4 rectangle tambah dengan yang 2 lagi ni. Okey, dia punya area. Okey, area macam biasa. Okey. Yang objek ni senang sikit kan. Okay, kita teruskan dengan surface area of a cone. Okay, of a cone. Cone ni dia ada... Okay, dia rumit sikit sebab awak ada potongan kat situ. Perasan kan? Ada potongan. Potongan pizza ni. Okay, ni yang menyusahkan awak sikit. Okay, so basically awak cari area bulatan, okay, untuk circular base ni kan. Okay, cari area bulatan, okay. 2 pi r pula. Area untuk bulatan apa dia? Pi r squared. Okay, so awak cari pi r squared. Okay, awak dapat yang ni, Okay, untuk awak dapat yang ni, formula dia masih lagi pi r squared, tapi awak kena tolak dengan satu slide ni. Okay, so kita tengok bawah dia, macam mana dia buat. Okay. So, wow, complicated kan? Okay. So, AB tambah CD square base 2 pi r, therefore length ABC YR. Okay. Bagus. In the end, setelah dia proof, dia dah bagi awak surface area untuk cone, iaitu pi r squared campur dengan pi rs. So, mudahlah kerja awak. Okay, dia dah bagi curve surface area punya formula. Ayo, saya nak tulis lah. Okay. Curve surface area punya formula adalah pi rs. So basically benda ni, okay, adalah formula dia adalah pi rs. So kira je lah pi rs. So kalau awak nak tengok macam ni dia dapat pi rs, so kat sini dia ada explain. Okay, so tengoklah sendiri macam ni buat. Okay, so area cone surface area adalah pi r squared campur dengan pi rs. Tu adalah formula dia. So once awak hafal, okey lah, tak ada masalah. Okey, kalau fahamkan lagi bagus. Okey, kalau naik soalan kebat, awak tak adalah menggeletar. Okey. Okey, hilang sikit. Okey, surface area of the prism. Okey. Surface area of the prism ni, tengoklah objek dia macam mana kan. Okey, so tengok berapa banyak dekat dalam Think Smart kan, berapa banyak bentuk prism yang pelik-pelik kan. Jadi kita kena kira setiap surface area dia. Okay. So secara basicnya, okay, awak tahu ini atas ni, top ni mesti sama dengan bawah ni kan. Okay, so kalau ada dapat top, awak darab lah dengan 2. Lepas tu awak kena carilah setiap yang ni, ini belakang ni dengan belakang sana, dengan ni. Okay, so setiap permukaan yang boleh touch, awak kena cari. So, tambah. Okay, mana yang sama, darabkan. Macam case ni kan. Yang ini dengan atas ni sama. Okay, yang tepi ni pun semua sama. Sebab apa? Sebab dia regular polygon. Dia adalah hexagon. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi kan? 6 sisi. So, maksudnya awak dapat satu sisi ni, awak kalikan dengan 6. So, satu sisi kalikan 6. Lepas tu, satu sisi area ni lah, satu area ni dengan 6. Lepas tu yang satu lagi tu kalikan dengan 2. Lepas tu awak tambahkan sahaja. Okey, dapat jawapan. Okey. Yang kali dengan 2 yang ni lah, atas bawah tadi kan. Okay, dapat 1 kali dengan 2. Okey. Next, kita tengok surface area cylinder. Surface area cylinder 2 pi r squared tambah 2 pi r h. Mana dia dapat formula ni? Okey. So, surface area untuk silinder. Awak tahu bentuk silinder macam mana? Macam ni kan bentuk silinder tadi. Kita dah tengok dah. Bayangkan satu tin tu, tin sardin. Sekarang ni musim COVID makan sardin ni kan. Okay. So satu tin sardin. Tin sardin cak ayam. Cik nak tulis dekat cak ayam kan. Okay. So awak tengok dekat atas ni. Ini adalah pi r squared. Betul. Bawah ni pi r squared juga. So sebab tu dia 2 pi r squared. Maknanya ada 2 kan. Satu dengan 2 kan. Okay. So 2 pi r squared. Lepas tu 2 pi r h ni daripada yang ni lah. Yang genggam tu tengah-tengah tu. Genggam cak ayam tu kan. Pusing tu kan.
curve area ni kan, dia adalah 2 pi RH formula dia. Okay, so buat. Okay, so pi selalunya guna 22/7 kecuali kalau soalan suruh guna benda lain, baru guna benda lain. Kalau tidak guna je. Nampak ni, dia dah bagilah pi sama dengan 22/7, so gunakan. Kalau dia bagi, gunakan. Okay, kalau dia tak bagi, kita selalu guna 3.142 ataupun awak tekan saja simbol pi dekat kalkulator tu pun boleh. Tapi selalu dia bagilah ni. Selalunya. Alright. Dah faham? Okay, so surface area cylinder awak dah tahu, surface area cone awak dah tahu, surface area prism awak dah tahu. Cube dan cuboid tadi lagi senang kan? Okay. Jadinya next, surface area untuk sphere. Okay, sphere ni surface area dia, inilah dia punya surface area. Okay, 4 pi r squared. So just guna formula. Senang kan? Guna je formula ni. Alright. Ni formula dia. 4 pi r squared. Okay. So tahu ke r tu apa? Yang tadi atas dah tunjukkan r tu radius. Okay, pi lah. Pi nilai yang dia bagi tu kan. Okay. Apa lagi adakah saya tinggal? Okay, so kalau awak tanya S tu apa ni kan? S ni apa? S ni kat sini. Tadi muka saya tertinggal. Saya tak beritahu S tu dia datang dari mana. Okay, so awak nampak S dia kat sini. AS. Okay. S yang ni kan. Okay, so ini S dia. Iaitu radius untuk yang pizza di slice tadi, yang terbuang tadi. Itu dia radiusnya. Kenapa dia pakai S? Sebab dia nak bezakan dengan radius. Yang ni kan awak tersamakan pula. Sedangkan ni yang circular punya kita panggil R, yang curve punya ni kita panggil S. S tu radius untuk yang slice pizza ni. Sebab apa kita urut S? Sebab dia nama dia slant height. Okay, faham Alright, so kalau dah faham yang tu, kita pergi pada sphere habis lah kan. Okay, volume. Okay, last sekali. Okay, untuk volume, form dia masih sama dengan surface area punya, apa orang cakap, cara calculation dia. Awak kena berdasarkan formula. Cuma formula dia berbeza lah. Okay, volume. Alright, so untuk volume of prism, okay, prism 1/2 kali dengan length kali dengan height. Okay, ni tengoklah prism bentuk macam mana. Kan saya dah cakap tadi kan, bergantung pada bentuk prism kan. Okay, so yang contoh ni bagi adalah prism yang ni. Mana pen saya? Ayo, pen saya ni hilang. Okay, yang ni kan nampak kan, dia punya tepi ni bentuk triangle, yang ni pun atas dengan bawah dia bentuk triangle. Okay, so sebab tu dia cari 1/2 kali dengan length kali dengan width, area of triangle. Lepas tu awak darabkan saja dengan height yang ni. Okay, so untuk prism, basically semua prism formula dia adalah cross section area times dengan length. Kalau dia terbaring, kita panggil length. Kalau dia menegak macam ni, okay, dia menegak macam ni kan, ini kita panggil height. Ui, cantik tulisan saya. Okay, so height. Okay, so ni cross section area. Okay, darabkan dengan height dia. Ingat kalau dia terbaring, tak ada pula contoh terbaring kat sini. Mana contoh terbaring tadi? Ayo. Okay, so bayangkanlah kalau benda ni terbaring, so cari cross section kat sini, awak darabkan dengan dia punya length sini. Minta maaf lah, buruk sangat sebab saya buat screenshot ni, awak tahu kan, daripada telefon, jadi ke screen kecil sangat, nak menconteng payah. Okay, jadi faham cross section area times dengan length atau cross section area times dengan height untuk volume of prism. Okay, next, volume of cylinder.
Okey, volume of cylinder pi r squared h. Topik ni semua bermain dengan formula saja kan. Once awak dah dapat formula, memang kata tak ada masalah lah untuk kira dia punya value tu. Okey. Ini dia formula dia, volume of cylinder pi r squared h. R radius, h apa lagi? H mestilah height kan. Pi nilai yang dia bagi. Alright. So itu saja untuk volume of pyramid pula. Kita tengok volume of pyramid. Macam mana nak buat volume of pyramid. Okey, volume of pyramid adalah 1/3 kali base area kali height. Okey, base area awak tahu kan, tapak kan. 1/3 ni memanglah dia punya formula. Okey, memang fix lah untuk volume of pyramid. Dan kalikan dengan dia punya height. Okey. So, kalau tak ingat, refer balik buku. Okey. Ingat balik formula-formula tu. Hafal kalau boleh. Lagi bagus lah kan. Laju sikit dalam exam nak jawab. Okey. Sebab kita takut juga ada yang tak diberi formula. So, kena hati-hati. So, once awak dah hafal formula, awak gunakan saja berdasarkan shape yang diberi. Jangan pula bagi silinder guna volume piramid. Taklah, salah lah tu. Volume piramid gunalah volume of pyramid. Kalau disuruh cari surface area, janganlah pakai bantai volume punya formula. Gunalah surface area formula. So problem pelajar sekarang adalah awak selalu tertukar-tukar formula. Confuse kan, banyak sangat formula kan. Okay, so latihan itu penting. Dan seterusnya, okay, volume of cylinder, nampak cross section area times dengan height, nampak. Cross section area times dengan height. Ni cross section area saya dah ajar tadi kan. Ni cross section area times dengan height. Senang je. Cross section area nak cari macam mana? Bentuk bulat, jadi macam mana formula dia? Pi r squared. Okey. Itu je. Tapi jangan pula guna cross section area times height pula untuk yang cone. Volume of cone. Apa dia? 1/3 kali area of base kali height. 1/3 kali area of base kali dengan height 12. Okey. Dan piramid 1/3 kali dengan area of base kali height. Area of base kali height. Okey. Dan volume of sphere last sekali adalah, wow, sphere ni unik sikit formula dia kan. Okey, 4/3 pi r cube. Okey, boleh. So, R radius. Senang je. Okay, so kita tengok lagi. Apa lagi yang saya tertinggal? Okay. So, awak ada example. Awak ada solving problem. Dan awak ada self practice lah untuk buat. Okay, so bila ada objek yang berkala dengan tak berkala ni, shaded region ni, di sinilah datangnya kepeningan kepala awak kan. Macam biasalah awak kena combine skill-skill yang awak ada atas tu. Okay, so dah cari, contohlah dia kata dia nak cari volume of the shaded object ni kan. Jadi yang ni volume shaded object. Jadi awak kena cari volume semua tolak dengan volume yang silinder tengah ni. Macam tu lah. Contohnya kan. Ataupun dia suruh cari surface area je kan. Okay, macam soalan ni suruh cari surface area shaded region. So maksudnya awak cari semua surface area tapi tolakkan dengan yang putih ni, tengah ni. Okay, dapatlah jawapan dia. So dia combine lah awak, apa yang awak belajar atas tadi kan, skill awak tu. Okay, dan bermulalah soalan-soalan yang cuba menguji minda awak dengan dia combine. Okay, basically soalan menguji minda ni dia combine je dengan basic skill yang awak ada tu, dia suruh combine. Okay, so chapter summary. Okay, 30 saat lagi nak 30 minit ni. Okay, chapter summary dia adalah page 118. Boleh tengok semua ada formula dengan volume dah kat situ dah. So semalam-malas awak pun kalau tak nak memahamkan, mesti kena ingat formula dan tahu macam mana nak apply dalam soalan. Okay, ni formula ni dah list out dah. Bagus buku teks ni, baik dia list out semua. Senang ke jawab.
Okay, self-reflection. Nah, tengoklah. Awak dah pandai ke belum setiap ni? Dah pandai, awak tick lah. Macam saya dah memang pandai, saya tick lah ni semua ni. Mari kita tick sikit. Saya dah pandai ni, saya dah pandai ni, saya dah pandai ni, saya pandai ni. Okay. So, kalau awak dah sama tick dengan saya ni, awak dah level saya. InsyaAllah boleh jawab dah exam. Alright. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk sesi bersama expert. Cikgu Salihah cakap sesi bersama expert expert lah sangat kan. Okey. Jadi saya Cikgu Haziq mengucapkan selamat belajar di rumah, stay safe at home. Okey. Sentiasa basuh tangan, basuh muka, basuh segala-galanya, elakkan daripada virus COVID-19. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi di masa yang sama esok. Tak ada macam rancangan pula kan. Okey. Bye bye. Assalamualaikum.